Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, hari ini kita dah belajar tentang nilai tambah macam mana nak karangan cemerlang. Kita dah maklumkan dalam sesi pertama, iaitu karangan yang cemerlang mesti ada kosakata cemerlang. Itu satu aspek strategi. Karangan yang cemerlang juga kita dah tunjukkan mesti ada. Yang kedua, aforisma luar biasa dan penanda wacana cemerlang. Kita dah beritahu. Seterusnya, karangan yang cemerlang juga mesti mahir tata bahasa dan meminimumkan kesalahan tata bahasa. Maknanya karangan yang cemerlang dia mesti minimumkan kesalahan tata bahasa. Kita dah beritahu ejaan dan juga ayat-ayat dalam sesi yang awal. Dan hari ini kita tambah satu lagi. Esei 5 bintang. Apa yang perlu ada dalam esei 5 bintang? Aforisma luar biasa, kosakata cemerlang. Nanti kita akan belajar contoh global berkesan. Analisis kebat. Cuma hari ini kita akan belajar pantun ajaib 3 minit. Pantun ajaib 3 minit ni sebenarnya mendapat anugerah di peringkat kebangsaan. Menang guru inovatif kebangsaan bagi kategori naik Johan kebangsaan, Johan Negeri Pahang dan Johan Daerah Kuantan. Jadi pantun ini adalah pantun ajaib 3 minit. Dia masuk dalam majalah Pelita Bahasa dan juga Sinar. Pantun memartabatkan warisan bangsa. Bagaimana pantun menjadi strategi strategi dalam esei 5 bintang, pantun ajaib 3 minit. Hari ini akan kita dedahkan kerana rahsia kejayaan cemerlang bahasa Melayu di seluruh negeri Pahang mendapat tempat pertama dulu disebabkan oleh memasukkan pantun. Semasa itu di Sains Raut dan juga di Shah Pekan dan juga di sekolah agama Pahang kita bahasa Melayu. Okey. Pantun ajaib 3 minit. Memasukkan pantun ciptaan sendiri dalam karangan akan meningkatkan nilai tambah dalam sesebuah esei. Esei yang diiktiraf perlu memiliki penguasaan bahasa yang baik. Pembuktian penguasaan bahasa yang baik adalah dengan mencipta sendiri pantun dan menaikkan reputasi esei tersebut pada pandangan pemeriksa. Menurut Kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran mencipta merupakan kemahiran tertinggi. Malahan dalam PT3, penciptaan pantun diiktiraf sebagai hasil kreatif band 6. Justru dengan memasukkan pantun sendiri, ciptaan sendiri, calon membuktikan nilai tambah yang kreatif untuk memaksimumkan esei calon. Calon akan diajar teknik mencipta pantun secara pantas dan tepat hanya dalam masa 3 minit dengan menggunakan modul ciptaan pantun 3 minit. Selepas sesi ini, calon akan melihat betapa mudah dan menariknya mencipta pantun sendiri. Okey, itu untuk permulaan. Yang kedua, kita akan buktikan, kita akan tunjukkan dalam buku karangan bagaimana bila ada pantun sendiri, karangan akan jadi lebih mantap. Okey, kita akan tunjukkan. Dalam pantun, bagaimana dengan ciptaan sendiri, pantun akan jadi lebih mantap. Okey. Pantun akan jadi lebih mantap. Mana ya? Okey, kita tengok. Okey, contoh. Ini karangan yang dibuat oleh pelajar. Ini karangan dibuat oleh pelajar yang bertajuk huraikan pendapat anda tentang kepentingan mematuhi peraturan-peraturan di sekolah. Jadi pelajar ni memasukkan pantun sebagai introduksi karangannya. Ambil perhatian, karangan yang cemerlang, karangan yang dapat A, salah satu kriteria skema ditulis dalam untuk kategori A adalah mesti calon memasukkan sama ada hadis, Al-Quran atau pantun. Pantun termasuk peribahasa pantun. Okey, ini dimasukkan pantun. Ciptaan sendiri. Pergi ke kedai menggunakan titi, ternampak pula si burung helang. Peraturan sekolah perlu dipatuhi agar lahir intelijensia cemerlang. Dalam menelusuri era globalisasi yang penuh cabaran ini, bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Di media masa terpapar kes. Ini kita tunjukkan kekuatan penggunaan kosakata, kekuatan penggunaan aforisma luar biasa. Sesungguhnya pasak bumi kerana paksinya, pasak pohon kerana akarnya dan pasak sekolah terbilang kerana kepatuhan terhadap peraturannya. Tepuk dada, tanya selera. Maka kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Nampak? Itu kita dah belajar macam mana memasukkan aforisma dalam karangan. Seharusnya semua pihak perlu mendidik dan mendedahkan kepentingan mematuhi peraturan sekolah kepada para pelajar demi kemaslahatan semua pihak. Ini
strategi kosakata cemerlang. Ini strategi aforisma luar biasa. Nanti kita belajar strategi contoh global berkesan harian metro. Nanti kita belajar yang ni untuk masuk dalam karangan. Dan ini strategi kosakata cemerlang juga dalam menelusuri era globalisasi. Ini kita dah tunjuk secara ringkas dan dalam karangan kita, dan strategi menggunakan aforisma luar biasa, dan sekarang kita strategi pantun ajaib 3 minit. Okey, kita buktikan lagi dengan pantun menjadi hebat. Kita tengok contoh pelajar ini menggunakan administrasi. Ini strategi kosakata cemerlang. Ini strategi penanda wacana cemerlang. Memetik wasitah ni malah terakhir. Untayan madahamka. Itu nampak menggunakan kosakata cemerlang. Sekarang kita, melentur buluh, biarlah dia rebungnya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Itu strategi aforisma luar biasa. Tengok, dia gunakan saja aforisma luar biasa. Pihak guru juga perlu memastikan para pelajar sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Didiklah anak-anak dan para pelajar dengan itizam yang kukuh. Jangan berputus asa. Persis burung jentayu, patah sayap, bertongkat paruh, patah paruh, bertongkat dagu, patah dagu, bertongkat kuku. Itu kita gabungkan strategi penanda wacana cemerlang, akhirul kalam, strategi aforisma, lepas tu strategi contoh global berkesan. Kita belum belajar, nanti cikgu akan tunjukkan. Contoh dikata Tun Dr. Mahathir Mohamad, 1 Januari, kita akan tunjukkan strategi contoh global berkesan nanti University of Colorado. Karangan menjadi mantap pelajar. Sekarang kita belajar strategi memasukkan pantun. Kita tengok pantun dia. Pahlawan hanjebat menggunakan belati, bersilat megah, tepian tualang. Disiplin dipatuhi, peraturan ditaati, remaja terjulang, negara terbilang. Pelajar, ya. Nanti pemeriksa baca karangan kita, semua aspek ada. Sedap-sedap. Ada pantun, ada penanda wacana cemerlang, ada contoh global berkesan, ada aforisma luar biasa, ada kosakata cemerlang. Kemudian kita belajar juga ejaan mesti betul, tata bahasa mesti betul. Karangan dia nampak mantap dan menepati spesifikasi. Tengok, terdapat pelbagai lagi uslub dan minhaj. Masya-Allah pelajar, kita dah belajar kosakata cemerlang. Kita masuk dalam karangan, nampak hebat. Okay, sekarang pantun pula. Waktu petang berjalan itik, kasut disusun di atas para. Negara bersih, negara cantik, menjadi tunjang kemajuan negara. Sudah terang lagi pantun bersuluh. Negara Malaysia kini semakin mencapai kemajuan hingga dinobatkan antara 5 harimau Asia pada tahun 2020. Dan itu strategi contoh global berkesan. Nanti kita akan belajar lagi. Okey, kita tengok. Sekarang ni kita fokus kepada pantun dulu. Kita tengok mantapnya karangan pelajar. Bila ada aforisma luar biasa, bila ada contoh global berkesan, bila ada penggunaan kosakata cemerlang, bila ada aforisma serumpun bagai serai, serliang bagai buluh. Masya-Allah, ya. Sedapnya. Angan-angan mak jenin walaupun segah setinggi gunung, namun jatuh ke perdu pohon kelapa. Maka dengan terlaksananya modus operandi yang dilakukan oleh government, persis aforisma, tak kenal maka tak cinta. Ya Allah pelajar, digabungkan strategi-strategi tersebut. Sekarang sesi kelima kita ialah strategi pantun, dan diakhirkan dengan pantun. Pergi ke taman tangkap rama-rama, kaki tersadung terkena bata. Bersama-samalah kita bekerjasama demi pelancongan negara tercinta. Okey, tengok lagi pantun yang dibuat oleh pelajar. Tajuk tentang gejala remaja mengikut budaya barat semakin ketara. Kebanjiran tanpa izin. Maka dia sudah ceritakan keburukan pendatang tanpa izin. Dia mulakan dengan pantun selain pada strategi-strategi lain. Okey, kita tengok. Buah tangan si buah pala, mari dibeli di Pulau Jawa. Remaja rencang, runtuh susila lantaran nafsu bertunjang di jiwa. Ini dibuat oleh pelajar setelah diajar pantun ajaib 3 minit. Rahsia pahlawan telah terdedah di canang pahlawan, di canang hebat pahlawan hantua. Warganya jeria, mengedar dada, rosak remaja, di bumi bertuah, dikaitkan dengan isi. Okey, ini juga. Lokasi hitam sering diserbu pihak berkuasa bersama-sama. GRO Vietnam memikat kalbu, rosak akhlak, musnah agama. Okey, pelajar tengok ya. Dan yang terakhir diakhiri juga dengan pantun. Pancaran cahaya cantiknya bulan, penyeri bumi, tandus dan gersang, rompakkan kian jadi amalan lantaran pengaruh budaya songsang. Cikgu nak tunjukkan bahawa pantun akan melengkapkan, pantun akan melengkapkan karangan yang cemerlang. Dan macam mana kita nak buat pantun, kita akan belajar selepas ini. Cuma pada hari ini cikgu nak tunjukkan video-video pantun-pantun yang dibuat oleh pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM. Ini adalah asas dahulu.
Ya, asas pantun yang pertama, gambaran. Betapa pentingnya pantun dalam karangan, menjadikan karangan lebih terbilang. Setelah kita belajar betapa pentingnya aforisma luar biasa. Betapa pentingnya penggunaan kosakata cemerlang. Betapa pentingnya aforisma luar biasa dan juga penanda wacana terbilang. Contoh, kalau orang tak cemerlang, bersatu teguh bercerai roboh. Orang cemerlang untuk menunjukkan perpaduan. Serumpun bagai serai, seliang bagai buluh. Kita dah belajar. Ya, menggunakan penanda wacana. Di samping itu, selain itu, tak kurang sedap menyingkap tabir fakta sebagai akhirul kalam dari tidak dapat disangkal jua. Jadi esei itu memiliki pesona yang hebat. Ya, jadi esei merupakan gabungan aforisma, gabungan kosakata cemerlang, gabungan penanda wacana terbilang, gabungan ejaan juga tata bahasa mesti betul, dan juga yang kita belajar hari ini adalah pantun ajaib 3 minit. Jadi bagaimana nak buat pantun? Kita akan belajar dalam sesi yang seterusnya. Hari ini adalah pengenalan untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa sedapnya, betapa hebatnya pantun. Dan yang terakhir kita tengok, ini SPM sebenar yang dibuat oleh calon pada waktu itu dan mendapat A, mendapat markah tinggi dalam bahasa Melayu. Dan kita tengok antara pantunnya. Mari memancing si ikan puyuh dimasak ibu di atas para. Remaja berwawasan, terkulai layu, dihambat godaan, dunia sementara, berikan saya 10 belia wajah. Nescaya, digabungkan prakasa, signifikan, digabungkan kata-kata tokoh, penanda wacana cemerlang, kosakata cemerlang, dan sekarang adalah pantun. Okey, kita ke sesi, kita tamat dulu sesi pengenalan pantun, esei 5 bintang untuk anda bersemangat lagi belajar pantun, kerana pantun ajaib 3 minit sebenarnya cukup mudah. Cukup mudah kerana cikgu akan tunjukkan nanti betapa mudahnya nak buat pantun ajaib 3 minit. Cikgu akan tunjukkan nanti bagaimana pantun tersebut dapat meningkatkan esei anda untuk diiktiraf sebagai esei cemerlang di peringkat kebangsaan, khususnya kepada calon-calon SPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.